Allah catat apa yang kita buat tanpa sedikit pun tercicir. Kita contohkan muslimat, wanita, kita mengandung susah payah, kemudian kita bersalin. Saya nak tanya wanita, ingat lagi tak sakit bersalin macam mana? Tapi kita mampu ingat sikit-sikit lah sakit, lama-lama makin hilang. Lama-lama makin rasa biasa. Tetapi yakin dan percayalah Allah tidak pernah lupa kesakitan yang kita lalui. Itu semuanya Allah catat. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Segala puji-pujian kita tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ya Hamid, yang Maha Terpuji. Allah sangat gembira, Allah sangat bahagia, Allah sangat menyayangi, Allah sangat melimpahkan rahmatnya terhadap kita apabila kita memujinya. Kegembiraan Allah Subhanahu Wa Taala apabila menerima pujian daripada hamba-hambanya melebihi daripada segala kegembiraan yang kita miliki. Allahu Akbar. Bukanlah bermaksud Allah berkehendakkan kita, Allah memerlukan kita, tidak. Tetapi betapa besarnya cinta Allah kepada makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan, iaitu manusia. Maka apabila manusia mula kembali mengenalnya, mula kembali tahu hakikat sebenarnya, segala-galanya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cuba perhatikan kita sejak kita berada di alam rahim ibu kita sendiri. Dalam keadaan kita tidak mampu melakukan apa-apa. Saat itu, ibu kita yang mengandungkan kita pun tidak mampu untuk memastikan bagaimana keadaan kita yang berada di dalam perutnya. Dalam keadaan gelap, dalam keadaan tidak ada cahaya, tidak ada udara, bahkan kita di dalam air. Namun Allah menjaga kita dengan sempurna. Allah menjaga kita dengan memberikan segala yang kita perlukan di dalam perut ibu kita. Walaupun di dalam air ketuban kita panggilkan, tetapi kita tetap tidak lemas. Walaupun tidak ada udara, kita bernafas dengan baik dan sebagainya. Subhanallah. Allah Ya Hafiz yang maha menjaga. Allah Ya Muhaimin yang maha mengawasi. Menjaga dan awasi kita sepanjang masa. Allah Ya Razak memberikan kita rizki, kecukupan di dalam perut ibu tersebut sehingga kita lengkap daripada percantuman air mani, kemudian kita dijadikan tulang, kemudian ada daging, kemudian satu persatu tumbuh dengan sempurna, diberikan telinga, mata, pendengaran semua dan mampu melakukan pergerakan. Pada bulan-bulan tertentu kita dah mula menendang dan sebagainya. Allahu Akbar. Kemudian cuba perhatikan setelah kita lahir. Allahu Akbar. Setelah kita lahir, kita tidak ada daya dan upaya, itulah hakikat diri kita. Kita tidak mampu untuk berjalan walau selangkah. Kita tidak mampu untuk berkata-kata walau sepatah. Kita tidak mampu untuk mendengar, bahkan melihat. Ketika kita lahir, penglihatan kita belum jelas. Pendengaran kita juga belum jelas. Sebab itu kalau kita panggil baby, walaupun kita dah beri nama, dia tidak mampu lagi untuk memberi respon. Begitu juga dengan bila kita memperlihatkan sesuatu di hadapan mata. Sebab pandangan anak kecil, baby mungkin sempurna pada bulan-bulan selepasnya. Allahu Akbar. Allah Ya Basir yang maha melihat. Allah berikan kita penglihatan. Allah Ya Sami yang maha memiliki pendengaran. Allah meminjamkan kita pendengaran. Kemudian Allah kuatkan tubuh badan kita yang tidak mampu melangkah walau satu langkah tersebut. Allah Ya Qawi, Ya Aziz, Ya Matin. Allah yang maha kuat, Allah yang maha teguh dan Allah yang maha perkasa. Beri kekuatan kepada tulang belulang kita. Akhirnya kita mampu merangkak. Kita mampu berdiri. Lalu kita berlari, kita berjalan dan kita berlari. Subhanallah, muslimin, muslimat sekalian. Kita tidak mampu juga berkata-kata walau sepatah kan selepas lahir. Tetapi Allah Ya Hakim, Ya Alim, Ya Rashid. Allah yang maha bijaksana. Allah yang maha mengetahui, memberikan kita ilmu pengetahuan, memberikan kita kebijaksanaan. Ya Rashid, Allah yang maha cerdas, beri kita kecerdasan. Sehingga akhirnya kita mampu berkata-kata dengan baik, memahami apa yang orang berkatakan dan kita tahu bagaimana untuk menyusun kata-kata. Allahu Akbar. Dan akhirnya bila kita tua kelak, kita akan kembali semula menjadi sebagaimana kita lahir. Penglihatan kita akan mula kabur, pendengaran kita juga akan semakin kurang. Begitu juga dengan tubuh badan kita semakin lemah untuk berjalan, apatah lagi untuk berlari. Sehinggalah kita hilang betul-betul daya upaya setelah kita mati. Hakikatnya, kita memang tidak ada apa-apa. Kita lahir dalam keadaan miskin, tak memiliki apa-apa. Bayi tidak ada pemilikan apa-apa, harta dan sebagainya. Kita lahir juga dalam keadaan bodoh. Maksudnya tidak ada ilmu. Melainkan Allah mengizinkan ilmu itu sampai kepada kita melalui pantaran ibu ayah yang mengajarkan kita, guru dan sebagainya. Subhanallah. Maka hakikatnya semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka apabila hambanya menyadari hakikat ini lalu memuji Allah, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, la ilaha illallah, tiada ilah, tiada sembahan, tiada Tuhan, tiada tempat bergantung, tiada tempat meminta, tiada yang dipuji melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sesungguhnya sangat gembira apabila hambanya kembali memujinya, melihat daripada segala pemberian di sebalik itu adanya Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu juga Allah akan mengurniakan kita pahala-pahala daripada pujian. Kemudian insya-Allah kita sama-sama dikurniakan Allah Subhanahu wa taala syurganya. Selawat dan salam buat junjungan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, terlebih dahulu terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur, iaitu pihak penganjur kita pada hari ini, iaitu Urus Setia Kebajikan dan Pembangunan Wanita Negeri Kelantan. Subhanallah. Dan sekarang kita bersiaran langsung daripada FB page serentak, ya, FB page serentak di serentak FB page saya dan juga FB page Urus Setia Pembangunan Wanita Negeri Kelantan, kemudian menerusi IG rasmi Ustazah Asma Harun. Subhanallah. Saya ingin membacakan sedikit sebanyak tentang latar belakang daurah wanita. Program ini diberi nama Daurah Wanita. Kalau kita buang wow pula U tu jadi darah wanita kan. Jadi kadang kalau orang tak baca betul-betul latar belakang darah wanita, daurah. Apa maksud daurah? Daurah ini itu bahasa Arab lah. Ia memberi maksud perbincangan tentang wanita. Majlis ilmu wanita. Circle, macam tu lah, daurah ni circle di kalangan wanita. Tetapi dijemput sama juga lelaki. Bukanlah kata program ini khusus untuk wanita saja, ya. Maksudnya suami yang turut serta bapa, sebab perbincangan adalah umum. Namun sebab ini adalah anjuran daripada unit wanita, kebajikan wanita di bawah negeri Kelantan, maka sebab itu kita berikan tajuk daurah wanita. Subhanallah. Jadi sedikit ya latar belakang tentang daurah wanita. Saya bacakan teks yang disediakan oleh pihak penganjur. Wanita memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat moden pada masa kini. Menyedari hakikat itu, wanita disarankan untuk melengkapkan diri dengan ilmu dunia dan akhirat. Daurah wanita adalah idea yang dicetuskan oleh Urus Setia Kebajikan Pembangunan Keluarga dan Wanita khusus untuk para wanita Kelantan dan umumnya kepada seluruh Malaysia lah. Daurah wanita pada asalnya dikenali sebagai kuliah bulanan kaki tangan wanita Kelantan yang mula diasaskan pada tahun 2010 dengan sasaran audiens kaki tangan kerajaan wanita Kelantan. Mengambil kira kepada audiens dan permintaan yang lebih meluas dan tidak cuma terhad kepada golongan wanita yang berkejaya, nama program ditukar kepada kuliah bulanan wanita pada tahun 2014. Pada tahun 2019, kuliah bulanan wanita mengalami transformasi nama sekali lagi kepada daurah wanita kerana merangkumi maksud yang lebih meluas dan juga tidak terhad kepada tempoh sekali setiap sebulan. Program ini diharapkan dapat melahirkan wanita yang bukan sahaja berkualiti di pejabat, di rumah malah turut dilengkapi dengan ilmu pengetahuan supaya dapat menjalankan tugas harian sebagai ibadah selaras dengan dasar membangun bersama Islam. Kini daurah wanita maju selangkah lagi ke hadapan dengan menggunakan platform media secara atas talian sepenuhnya sewaktu perintah kawalan pergerakan disebabkan COVID-19. Ini demi memastikan wanita dapat mengisi masa dengan kuliah ilmu yang bermanfaat, terutamanya sewaktu perintah kawalan pergerakan COVID-19. Selain itu, untuk memastikan lebih ramai orang yang dapat perkongsian bermanfaat daripada daurah wanita ini, pencarian peserta terpilih seramai 6 orang turut diadakan. 6 orang peserta pilihan yang membuat catatan terbaik berkenaan pengisian daurah wanita akan mendapat hadiah saguati sebanyak RM50. Dan kita doakan mungkin ada pertambahan nanti, mungkin sebab banyak sangat yang bagi komen yang terbaik, bagi catatan yang terbaik, maka dinaikkan sampai 20 orang ke, wallahualam. Jadi muslimin muslimat sekalian, setakat ini disediakan untuk 6 orang. Terutamanya para wanita yang turut hadir, sepanjang kuliah nanti, cuba buat catatan yang terbaik daripada isi kuliah yang disampaikan. Jadi tajuk saya pada hari ini ialah
berkenaan dengan COVID-19, riset semula kehidupan. Umpama lebih kuranglah tu tajuk begitu. Subhanallah, jadi saya mohon insyaAllah beri perhatian dan kita cuba buat catatan yang terbaik dan pihak Rusia memang sedang memerhatikan. InsyaAllah, dan boleh tambah catatan tu menerusi apa yang dirasakan, pandangan sendiri, muhasabah sendiri dan sebagainya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi syarat-syarat penyertaan. Anda hendaklah membuat catatan atau perkongsian bermanfaat daripada daurah wanita yang dijalankan. Oh, dia minta dibuat di FB masing-masing. Pastikan anda tag FB page Urus Setia Kebajikan Pembangunan Keluarga Wanita. Okey, jadi syarat-syarat penyertaan ada ya di share tu, jadi boleh tengok, tapi buat catatan berdasarkan kuliah kita, boleh tulis sesuatu catatan di FB masing-masing. Tapi kemudian tag FB. FB ni kan kita bisa langsung tag FB Urus Setia Kebajikan Pembangunan Keluarga dan Wanita. Setiap catatan hendaklah diletakkan bersama hashtag. Ada hashtag tu. Kelantan Cakna Wanita, Daurah Wanita Stay at Home. Catatan hendaklah dibuat dalam masa 2 hari bagi setiap siri daurah yang berlangsung. Dan terpa 2 hari saja. Jadi bolehlah nak edit, nak itu hari ni dan esok. Catatan terbaik akan disaring, peserta pilihan akan dimunyak oleh Urus Setia, KEKWA. Pendeknya adalah KEKWA. 6 orang peserta terpilih akan menerima hadiah tunai sebanyak RM50. Okey, subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Jadi tajuk kita pada hari ini tentang daurah wanita ini ialah, kita tahu tajuknya COVID-19 Butan Riset. COVID-19 Butan Riset. Okey, subhanallah, Alhamdulillah. Saya kan bila tengok di atas ni, pertama daurah wanita ini diberi perhatian kepada wanita-wanita yang bekerja. Asalnya ada kuliah bulanan untuk wanita bekerja. Saya nak tanya sebab saya sekarang memang tengok di hadapan saya juga ada FB, saya buka, saya nak ada interaksi juga di Instagram, insya-Allah. Nanti Syirah bantu saya untuk tunjukkan komen-komen di Instagram. Pertama saya nak tanya, siapakah yang hadir sama sekarang ini adalah wanita yang bekerja di luar rumah ataupun wanita yang bekerja di rumah ataupun wanita suri rumah. Maksudnya saya bukan nak mengasingkan atau nak kategoriskan ini wanita berkerjaya, ini wanita tidak berkerjaya. Sebenarnya tak ada istilah tu hakikatnya. Tidak ada perbezaan ataupun tak ada istilah wanita ni berkerjaya sebab dia ada kerja tetap, dia ada jawatan, dia ada bisnes, sama ada bisnes di rumah ataupun di rumah. Bahkan lepas tu kita ada pula kategori wanita suri rumah, sebab dia pun tak ada berniaga apa-apa, suri rumah sepenuh masa. Dia tak bekerja, dia tak ada buat kerja sampingan dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita tengok istilah perkataan suri rumah, kalau bahasa Melayu kita panggil suri rumah lah. Kalau kita tanya, puan bekerja? Oh tak, saya suri rumah saja. Ada perkataan je di hujung tu. Okey. Kemudian yang kedua, kalau kita tengok istilah suri rumah menurut bahasa Inggeris kan, dipanggil housewife. Housewife, maksud isteri rumah. Macam itulah. Tapi kalau istilah bahasa Arab, suri rumah dipanggil sebagai Rabbatul Bait. Rabbatul Bait. Rabbatul Bait. Membawa maksud adalah pengurus rumah tangga. Rabb ataupun pentadbir rumah tangga. Kalau kita baca surah Al-Fatihah ayat yang kedua kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Allahu Akbar. Jadi perkataan Rabb ini adalah satu gelaran yang sangat mulia sebenarnya. Bila kita nisbahkan kepada perkataan Rabbatul Bait, iaitu pengurus pentadbir rumah tangga. Jadi bila namanya manusia kalau kita bagi khusus kepada wanita, walaupun seorang suri rumah, dia sebenarnya ada kerjaya. Kerjayanya adalah mentadbir rumah tangga, menguruskan rumah tangga. Bahkan kita tahu, wanita suri rumah adalah golongan wanita yang antara wanita yang banyak menyumbang kepada perkembangan ummah dalam melahirkan anak-anak yang berkualiti, dalam menjadi seorang wanita tulang belakang kepada suami, dalam mencari nafkah, dalam menyumbang kepada ummah dan sebagainya. Jadi subhanallah, mungkin tuan-tuan puan-puan lah ya boleh tulis dengan rasa bahagia dan bangganya. Alhamdulillah, saya suri rumah. Saya suri rumah sepenuh masa. Jangan lagi kita rasa macam, oh saya suri rumah je. Dan ramai orang yang dia kata dia suri rumah je, dia rasa dia rendah diri daripada orang lain. Tidak. Sebab apa? Islam tidak membezakan sedikit pun. Tidak memandang pun suri rumah kelas dia bawah sikit ataupun kurang dihormati dan sebagainya. Kita rujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman,
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Dan dalam hadis Nabi tentang kedudukan orang yang paling mulia, subhanallah, ini yang sepatutnya kita kena letak dalam mindset kita. Ini yang sepatutnya kita kena kejar sebenarnya, subhanallah. Nabi sebut, orang yang paling mulia di kalangan kamu, orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nabi sebut lagi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik. Orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna iman adalah orang yang paling baik akhlaknya dengan ahli keluarganya. Dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Nabi jadikan ia sebagai satu contoh. Kemudian, Nabi juga ada bersabda lagi, subhanallah, pemberat timbangan amal yang paling utama di akhirat kelak. Kita kan akan berada di neraca timbangan. Kalau neraca kebaikan pahala kita berat, lebih berat daripada dosa maksiat yang kita lakukan, maka insya-Allah kita akan terus masuk ke syurga tanpa perlu menempuh neraka. Maksudnya kita sirat terus ke syurga. Bukannya dia azab terlebih dahulu di dalam neraka. Allahu Akbar. Tetapi disebutkan dalam hadis Nabi, pemberat utama neraca timbangan amal adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan di sana ada lagi hadis Nabi SAW, Nabi kata, sesungguhnya akhlak yang mulia itu menyampaikan kamu kepada kedudukan ahli qiyamul lail dan ahli siyam. Iaitu golongan yang sentiasa berpuasa dan berpuasa dengan cara yang benar. Begitu juga akhlak yang mulia boleh menyampaikan darjat kedudukan kamu ni dengan memiliki akhlak yang mulia ni, kamu boleh mencapai kedudukan orang yang qiyamul lail. Orang ahli qiyamul lail. Macam kita wallahu alam, layak tak kita digelar sebagai ahli qiyamul lail? Sebab kita qiyamul lail sangat sedikit. Ahli qiyamul lail ini pada waktu malam dia lebih banyak berjaga, 80% tak tidur. Solat, zikir, baca Quran, mungkin menuliskan ilmu. Maksudnya pada waktu malam 8/10. Maksudnya lebih daripada bukannya 1/2 malam, 3/4 malam adalah untuk melakukan ibadat. Ini ahli qiyamul lail. Dan mustahil untuk kita capai kedudukan ahli siyam dan ahli qiyam. Namun dengan memiliki akhlak yang mulia. Sekiranya dengan kita menjadi seorang suri rumah dan melalui jalan itu kita memiliki akhlak yang mulia, menjadi wanita yang baik, isteri yang baik, ibu yang baik, yang memberi banyak manfaat kepada ahli keluarga, yang mencapaikan kepada kita kepada kedudukan akhlak yang mulia, maka kita orang yang mulia. Begitu juga bila kita bekerja, sama ada di pejabat ataupun kita orang berniaga, selama mana kita berurusan dengan orang luar, berurusan dengan pelanggan, berurusan dengan pembekal dan sebagainya, kita mengekalkan akhlak yang mulia. Maka itulah saluran kita untuk berada di kedudukan orang yang mulia tadi. Namun subhanallah, sekiranya kedudukan kita sebagai suri rumah ataupun wanita yang bekerja di luar rumah, sama ada bekerja di rumah ataupun bekerja di luar rumah, tidak mampu menyampaikan kita kepada kedudukan orang yang berakhlak mulia, kita hina. Kita bukan orang yang mulia. Subhanallah. Maka apapun kedudukan kita, peranan kita, apapun kerja kita, ataupun kita istilahkan kita tak bekerja, kita di rumah sepenuh masa, ia bukan isu utama. Tetapi sejauh mana platform yang kita ada sekarang boleh mencapaikan kedudukan kepada akhlak yang mulia. Boleh mencapai kepada kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah. Mereka yang bertakwa. Allahu Akbar. Ramai mana wanita yang bekerja ataupun lelaki yang bekerja tidak mampu nak mengawal dirinya, emosi, terlalu penat contohnya. Bila balik ke rumah dia menunjukkan wajah yang masam. Bila pulang ke rumah, apa yang dia buat? Dalam keadaan dia melepaskan marah, stres dia bekerja dan sebagainya. Akhirnya pekerjaan dia itu telah menjadikan dia bukannya seorang yang mulia tetapi bertambah-tambah kehinaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, wanita-wanita, para muslimah terutamanya, siapapun anda, sama ada yang bekerja ataupun bekerja di rumah sebagai suri rumah, pentadbir rumah tangga sebenarnya sangat mencabar, kita tahu. Wanita kebiasaannya bila sama ada bekerja ataupun suri rumah, kita jadi semua menteri lah. Kadang kita jadi menteri kewangan, betul kan, menguruskan kewangan keluarga. Lepas tu menteri kesihatan, kalau ahli keluarga kita tak sihat pun kita kena ketepikan. Ataupun suami tak sihat, kita uruskan. Kemudian menteri apa lagi? Menteri pelancongan, nak pergi berjalan sana, nak berjalan sini, kan dalam situasi COVID pula fikir ni macam mana nak buat pengisian keluarga ni.
Menteri apa lagi? Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Maksudnya dari sudut, Menteri Agama. Okey, saya boleh baca dah semua portfolio Ustazah. Okey, sekarang ni adalah Hari Wanita. Ya, marilah kita perasan beramai-ramai. Okey, marilah kita perasan Hari Perasan Sedunia ya. Okey. Oh, Perdana Menteri pun ada. Menteri Kewangan, Menteri Pertahanan. Subhanallah. Ya, mempertahankan keselamatan. Betul kan? Saya kadang-kadang dah elok dah kat atas. Boleh turun balik nak cek pintu. Boleh rasa macam pintu dah kunci belum. Dah kunci belum atas. Kalau bunyi dengar berani tu kita tu kan. Demi keselamatan. Menteri Keselamatan. Subhanallah. Sebab itu selepas ini kan, kalau orang tanya, puan kerja apa? Saya adalah pentadbir hal ehwal domestik. Macam tu jawatan tu kan. Maksud dia adalah pentadbir urusan hal ehwal, urusan rumah tangga. Masya Allah. Menteri Kewangan, Menteri Kesihatan, Menteri Pendidikan, macam-macam menteri lah. Rana pun jadi ya. Puan Nur Aini, Puan Hasmah, Menteri Kewangan, Menteri Pelancongan. Ya, pelancongan ya. Kelakarnya suami kita memang suka berjalan. Dan dia orang memang boleh bawa kereta. Bukan kata tak boleh. Dia orang ikan. Tapi kalau kita tanya, cuba test. Bang, kita nak jalan mana ya? Dia akan balas balik. Ikut awak lah, mana-mana okey je, saya ikut je, saya bawa kereta je. Maksud bab fikir nak pergi jalan mana, akhir-akhir kita ulang yang sama lah, taman yang sama, pergi bagi makan ikan, ada tempat makan ikan kat Negeri Sembilan ni, pergi sini-sini. Sebab apa? Biasanya pemilihan Menteri Pelancongan yang maksudnya lelaki dan saat ini berjadi timbalan Menteri Pelancongan lah. Jadi Menteri Pelancongan, biasanya idea ni wanita. Okey, lagi menjawab semua kedudukan. Menteri Pertahanan, Menteri Hal Ehwal Pengguna. Okey, lagi semua nak ambil wanita. Pengadil bila anak-anak bergaduh. Pengadil bila anak-anak bergaduh. Okey, saya setuju. Jadi hakim jugalah ya. Menteri Alam Sekitar, betul. Betul, Menteri Alam Sekitar. Kita kadang-kadang pasal Menteri Alam Sekitar ni jaga alam lah kan. Menteri, kalau jaga binatang, ada portfolio binatang bawah alam sekitar lah kot. Encik suami jaga binatang bawah Menteri Perlitan. Ada ke? Tak ada Jabatan Perlitan. Okey, subhanallah. Dia macam ni lah. Ada lagi? Menteri Persekitaran. Okey, Menteri Kesihatan, Pelancongan, Pendidikan, Haiwan Pengguna. Kita buat kawalan ya. Kawalan makanan, keluar masuk, kawalan peti ais. Kalau ada kepek-kepek simpan untuk esok juga. Menteri Haiwan Pengguna. Barang-barang, shampoo, ubat gigi semua. Betul kan? Menteri Perpaduan. Betul. Menteri Perpaduan. Betul. Menjadu-padukan ahli keluarga. Subhanallah. Okey, terasan ni ya. Okey. Menteri Perumahan. Masya Allah, betul. Masya Allah. Menteri Perumahan, pastikan rumah dalam keadaan selesa, bersih. Menteri Kebersihan lah. Okey, Masya Allah. Betul tu Ustazah. Pakar motivasi pun ya. Saya nak sebut tentang Menteri Perpaduan, menyatu-padukan ataupun hakim tadi tu jadi pengadil bila anak-anak bergaduh. Subhanallah. Saya nak beri khabar gembira juga kepada wanita. Sebenarnya setiap kali kita mengadili orang bergaduh, anak-anak bergaduh perlu diadili dengan baik. Saya bukan kata semua lelaki tapi bukan kebanyakan lah, sebahagian kecil lelaki yang kena jaga ni perasaan lelaki ni. Kalau anak-anak bergaduh, mungkinlah orang lelaki dia kurang sikit nak dengar penjelasan. Dia tahu nak settle je. Dah, jangan nak bergaduh lagi. Kau dengar bergaduh lagi, sekian naik. Ataupun dua-dua kena rotan. Tapi sebagai seorang yang perlu berlaku adil, ibu biasanya perlu mainkan peranan. Mari sini, Umi nak dengar. Okey, siapa mula dulu? Okey, ni pun cakap dia mula dulu. Ini pun cakap dia mula dulu. Okey, start macam mana tadi? Ini memerlukan masa, memerlukan kesabaran, memerlukan penelitian, memerlukan kebijaksanaan. Dan memang wajib kita melalui proses-proses ini. Kita tidak boleh mengenepikan terus. Soalannya kadang-kadang bila bergaduh, mesti kita contohnya tak boleh kita terus menangkan adik. Dah, Umi tak nak dengar. Mama tak nak dengar. Apa-apa pun mengalah. Bagi je dekat adik. Kita bimbang akan yang kecil ini membesar dengan perasaan sombong. Perasaan selalu didahulukan. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi insyaAllah nanti kalau kita dah jumpa hadis tersebut, saya nak kongsi khabar gembira sebenarnya apa pun menteri kedudukan kita di rumah, Menteri Perpaduan, Menteri Kesihatan, Menteri Pelancongan, semuanya itu Allah catat apa yang kita buat tanpa sedikit pun tercicir. Kadang-kadang kita sendiri pun kurang menghargai diri kita.
Kita contohkan muslimat, wanita, kita mengandung susah payah, kemudian kita bersalin. Saya nak tanya wanita, ingat lagi tak sakit bersalin macam mana? Ingat tak sakit bersalin tu? Kalau saya, anak yang ke-7 hari tu bersalin 9 bulan yang lepas. Memang sakit Caesar, sebelum itu semua normal. Masa ada pengalaman Caesar, ada pengalaman normal. Tapi kita mampu ingat sikit-sikit lah sakit, lama-lama makin hilang. Lama-lama makin rasa biasa. Tetapi yakin dan percayalah Allah tidak pernah lupa kesakitan yang kita lalui. Dan setiap hembusan sakit yang kita bertempik menahan sakit itu semuanya Allah catat. Allahu Akbar. Maksud saya ialah kita sendiri tidak mampu untuk mengingati kesakitan kita, tapi Allah tidak pernah lupa. Kita sendiri sebenarnya tidak mampu untuk menghargai diri kita. Tetapi Allah lah yang paling menghargai diri kita. Allah yang syakur, yang maha menghargai. Kalau kita rujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan sebesar biji zarah kebaikan, maka Allah akan perlihatkan, Allah akan berikan balasan, Allah akan catat, Allah akan beri ganjaran. Maka apa pun yang kita buat di rumah, menteri apa pun kita pegang, jangan kita berkeluh kesah. Jangan sampai kita kata semua benda saya nak fikir. Pasal makanan saya nak fikir, pasal menu apa saya nak fikir, pasal mengemas saya nak fikir, ini. Sesetengah lelaki, sesetengah suami pula, dia bukan tidak boleh buat kerja, dia boleh. Tapi dia perlu diberikan arahan, contohnya, bang, tolong bang. Kalau kita minta tolong suami, bang, tolong panaskan lauk. InsyaAllah dia pergi, tapi dia panaskan lauk je lah. Dan dia nunggu lauk dipanaskan. Dia perhati, dia tengok ni. Tapi mungkin muslimat dia lebih lagi. Setara lauk dipanaskan, dia boleh pergi basuh pinggan, dia boleh pergi basuh baju, dia boleh sapu lantai dan sebagainya. Kalau kita minta tolong. Jadi kalau boleh kita berilah arahan itu lebih jelas, permintaan kita tu lebih jelas. Bang, tolong panaskan lauk, sementara tu awak tolong bersihkan sinki, sementara tu awak tolong buang sampah, sementara macam tu. Kalau kita minta tolong, bang tolong angkat kain, insyaAllah dia angkat kain. Tapi kalau kita minta lebih, tolong angkat kain, lepas tu tolong lipat sekali boleh? Contoh begitu kalau boleh lah. Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi, kadang-kadang ada wanita tanya saya, Ustazah, saya rasa letih lah. Letih. Kenapa letih? Asyik ulang benda yang sama hari-hari. Kenapa? Samalah dengan budak, bapa budak pun sama. Ulang apa? Contoh bab selipar kasut dekat luar rumah. Contoh pasal stokin. Contoh pasal tuala lah, kadang tu tak sangkut elok-elok. Contoh pasal apa lagi perempuan yang selalu kita ulang-ulang setiap hari? Pasal mainan, pasal bilik, pasal kain plekat bergulung atas lantai. Lepas tu kita buat-buat tanya, kain plekat siapa ni? Pada seorang juga kain plekat kan dalam rumah. Subhanallah, Allahu Akbar. Wanita muslimat yang saya cintai, yang saya kasih, yang saya sayangi sekalian. Seandainya itulah jalan kita ke syurga, sudah tentu kita tak akan banyak merungut. Kita tidak tahu ya, apakah amalan yang mengantarkan kita ke syurga. Kita tidak tahu, adakah amalan solat kita diterima Allah? Adakah puasa kita diterima Allah? Adakah sedekah kita diterima Allah? Mungkin kerana kesabaran kita menguruskan rumah tangga, itu yang mengantarkan kita ke syurga. Kesabaran kita mengulang-ulang perkara yang sama setiap hari, mengulang-ulang nasihat yang baik. Sedangkan Nabi SAW sebut, kata-kata yang baik, al-kalimatu tayyibatu, kalimah yang baik, sadaqatun, adalah sadaqah. Nasihat adalah satu kalimah yang baik. Jadi, adakah bila kita mengulangi ingatan-ingatan, ni tuala ni sangkut elok-elok, ni kasut ni susun, ni beg sekolah siapa ni bilik siapa ni, tolong kemas elok-elok, ulang yang sama. Subhanallah. Allah mengizinkan keadaan itu berlaku supaya hari-hari kita mengucapkan kalimah-kalimah yang baik. Bukankah peringatan dan nasihat itu satu kalimah yang baik dan kita sentiasa diberi sedekah-sedekah? Cuba bayangkan suami, anak-anak kita macam robot. Sekali cakap, semua dah clear. Okey, stokin. Subhanallah. Terima kasih Syirah. Contoh kita sebut, okey, stokin tak nak bergulung. Stokin mesti sangkut sini. Sekali je cakap, semua dah okey. Bilik sekali cakap. Satu hari kita cakap semua dah okey, esok nak cakap apa? Lusa nak cakap apa? Tulak nak cakap apa? Allahu Akbar. Sebab itu Allah menciptakan berdasarkan hadis Nabi, al-insanu la yakhlu 'anil khati'i wa nisyan. Manusia itu tidak sunyi daripada lupa dan juga buat salah. Dan apabila ahli keluarga kita sentiasa lupa, maka kita juga sentiasa memberi peringatan. Sentiasa mengulang-ulang nasihat yang baik. Sama juga apabila ahli keluarga kita membuat kesilapan, maka di situlah terbukanya peluang untuk kita dapat pahala memberi kemaafan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita dah jumpa hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, An Abi Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal isnaini sadaqah wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Subhanallah, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Marilah sama-sama kita mendengarkan terjemahan daripada hadis Nabi ini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sendi daripada manusia hendaklah memberikan sedekah. Nabi kata setiap sendi yang Allah kurniakan kepada kita, kita ada berapa sendi? 360 sendi ya. Setiap sendi perlu diberikan sedekah ataupun diberikan hak. Pada setiap hari terbit padanya matahari. Nabi menyambung lagi, berlaku adil antara dua orang yang bertelingkah yang bergaduh adalah sedekah. Subhanallah. Maka ibu ayah, apabila hari-hari anak kita bergaduh, anak saya pun hari-hari bergaduh. Bukan kata anak ustazah tak bergaduh, nama pun budak-budak, saya ada 7 orang anak. 3 lelaki, 4 perempuan. Subhanallah, macam anak Nabi kan. 3 lelaki, anak Nabi, sorry, betul lah. 3 lelaki-lelaki, 4 perempuan. Yang bongsu namanya Fatimah. Nama anak saya Atikah, Luqman, Imran, Atikah, Luqman, Maisarah, Imran, Sofan, Raihanah, Fatimah. Encik suami jeling. Macam nak marah encik, saya terlupa. Bukan terlupa, nak ikut turutan tu. Subhanallah. Jadi nama pendek je, memang satu je semua. Masya Allah. Bergaduh tak? Bergaduh. Bayangkan yang lelaki selalu bergaduh, perempuan pun bergaduh, adalah cerita dia. Dan setiap kali bergaduh, bukan sekadar kita dengar, kita suruh dah berhenti bergaduh. Tapi mesti akan ada proses pengadilan. Kita akan panggil berdua, kita akan siasat, tanya. Kemudian kalau siapa yang buat salah, kena mohon maaf. Lepas tu mereka salah, minta maaf. Kemudian yang buat salah akan sebut. Saya akan minta begitulah. Okey, sebut sekarang, tak nak ulang lagi, minta maaf. Kemudian mereka perlu berpeluk dan cakap sayang. Subhanallah. Saya tak tahu bagaimana kaedah tuan-tuan puan buat, tapi bila dah terbiasa daripada kecil kita buat, insyaAllah dia orang tak ada masalah. Bila bergaduh diselesaikan dengan cara yang baik, yang salah mengaku salah dan minta maaf, kemudian mereka akan saling bersalaman dan berpelukan sambil kata sayang, sayang. Subhanallah. Sebab apa? Kita tidak mahu memberi parut yang dalam kepada anak-anak kita ya. Dengan kita tidak berlaku adil bila mereka bergaduh. Jangan nampak benda ni kecil. Sebab ia memberi kesan dalam fikiran kepada emosi. Kita tidak mahu ada anak-anak kita rasa dia kurang disayangi, kurang diberi perhatian. Dia sentiasa tak dapat hak dia. Kita bimbang dia ada rasa dendam kepada adiknya. Rasa dendam kepada satu lagi anak yang selalu kita menangkan contohnya. Jadi perkara ini perlu diadili dengan sebaiknya. Jangan kita anggap perkara itu remeh. Alah budak-budak, biasalah. Subhanallah, tuan-tuan puan-puan sekian. Dalam proses pendidikan tidak ada perkara remeh. Saya minta maaf, ia umpama seperti kita menanam pokok. Umpama kita menanam pokok. Contoh ada ibu bapa, bila anaknya pakai seksi, memanglah baru 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, contohnya belum balik. Anaknya pakai ketat, pakai seksi, tak nak lagi baju pakai tudung. Yang ibu bapa kata, alah budak-budak, biasalah nanti bila dia besar dia pandailah tu. Contoh lagi, kalau kita boleh kesan anak kita kurang bercakap jujur. Ini masalah yang besar ibu ayah sekalian. Anak kita kurang bercakap jujur. Lalu kita kata, alah budak-budak biasalah, alah dia pun bukan berdosa. Kita dengar bila kita mengadili dia tak cakap jujur dan kita anggap benda tu remeh. Akhirnya mereka rasa dengan tak bercakap jujur akan selamat. Dengan menipu mereka boleh selamat daripada hukuman. Akhirnya mereka gunakan teknik yang sama. Sama juga bila kita tengok ada di antara anak kita ni suka pukul adiknya contoh. Suka buat sesuatu provokasi dan kita biarkan je. Kita kata budak-budak biasalah bergaduh. Nama pun budak-budak, takkan tak bergaduh. Allahu Akbar. Saya nak tanya tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau pokok kan, pokok yang dah besar, berakar dah kuat, subhanallah, kemudian kita nak cabut. Susah ke payah? Susah ke payah? Susah ke senang kita nak cabut? Boleh tak pokok yang dah besar, dah berakar dah kuat, kita nak tarik dengan tangan? Boleh tak? Kita tarik? Tak boleh. Tak mampu. Kita mungkin kena gunakan jentolak. Sebab dia dah berakar dalam. Dan kalau kita paksa juga angkat tangan kita mungkin luka. Pokok juga akan rosak. Subhanallah. Ataupun kita terpaksa guna kapak sekian-sekian. Penat sangat, penat. Makan masa yang lama. Tapi cuba bayangkan pokok yang baru kita tanam.
Pokok baru tanam semalam ataupun baru 2-3 hari, tanah pun tak kemas lagi, akar pun tak berakar lagi, kita nak cabut. Senang ke susah? Kita nak ambil balik, kita nak cabut balik. Kita boleh, kita ambil dengan tangan macam tu saja. Itu perumpamaan akhlak-akhlak yang buruk, perangai-perangai yang buruk yang berlaku dalam rumah tangga kita. Kalau kita nampak anak kecil pun melakukan perkara yang tak elok, bukan mesti-mestinya pukul, ada banyak kaedah. Diplomasi, bincang, terangkan, jelaskan, tegur, nasihat, doa dan sebagainya. Jadi bila kita nampak je, walaupun perkara tu kita nampak budak-budak, biasalah. Tak boleh anggap biasa. Bila nampak ada satu perkara yang tidak elok, kita terus kena cabut sebab masih mudah. Tapi bayangkan kalau anak itu dah membesar, kita biarkan masa kecil. Kita baru nak tegur ketika umur dia 12 tahun. Ketika itu dah pandai menjawab, menyakiti hati kita semula. Masa umur dah balik, baru kita nak tegur pakaian ni tak sopan. Dia dah terbiasa pakai ketat macam tu. Dia dah biasa, dia dah aurat. Bukan mudah ya. Ketika itu kita nak ubah anak kita. Akhirnya kita sakit, anak kita juga sakit. Subhanallah. Sebab itu kalau pengalaman saya lah, kalau dengar anak-anak hari-hari balik sekolah, dengar ada perkataan yang pelik. Sebab bila di sekolah dia berkawan, dia tiba-tiba buat balik perkataan-perkataan yang kita tak biasa guna dalam rumah. Kita akan panggil. Contoh anak saya, Luqman. Luqman cakap apa tadi? Luqman sebut apa tadi? Kemudian dia cakap, Luqman faham tak maksud dia? Luqman rasa perkataan tu elok tak? Kawan-kawan cakap, kawan-kawan sebut. Kemudian kita jelaskan, Umi tak nak dengar lagi, Abi tak nak dengar lagi perkataan tu. Perkataan tu tidak baik, kurang baik. Sekian-sekian. Maksudnya telinga kita kena cakna selalu. Mata kita dengan anak memang kena perhatikan cara mereka duduk. Anak perempuan, kalau boleh kita kekalkan duduk bersimpuh. Kita selalu tegur, jangan duduk terkangkang, duduk elok. Berjalan tu, kenapa jalan laju? Naik tangga, kenapa lompat sampai 2? Naik satu-satu anak tangga. Mata ni selalu tengok je. Menteri apa tu kan? Menteri tengok. Menteri perhati. Memang mata perhati, telinga kena selalu pasang. Ada je benda yang tak kena, terus tegur, terus nasihat. Subhanallah. Kalau hadis Nabi SAW, Nabi sebut sesungguhnya berlaku adil di antara dua orang yang bertelingkah adalah sedekah. Menolong orang lain pada binatangnya naik kenderaan, maka engkau menolong menaiki kenderaan atau membantu mengangkat barang ke atas kenderaannya adalah sedekah. Perkataan yang baik, sedekah. Al-kalimatu thayyibatu sedekah. Setiap langkah yang engkau jalani untuk pergi solat berjemaah, sedekah. Engkau menyisihkan apa-apa yang dapat mengganggu di jalan itu juga sebagai satu sedekah. Dan Nabi sambung lagi hadis ini, sesungguhnya bertakbir memuji Allah, bertahlil la ilaha illallah, bertasbih subhanallah, meminta ampun astaghfirullah, menyisihkan sebiji batu yang mengganggu di jalanan orang ramai, atau membuang duri atau sepotong tulang dari jalan orang ramai, atau menyuruh melakukan kebaikan atau mencegah daripada perbuatan mungkar sehingga apa yang dilakukannya mencukupkan bilangan 360, maka orang tersebut pada kiamat kelak telah menjauhkan dirinya daripada api neraka. Subhanallah, Allahu Akbar. Dalam hadis yang hampir sama, Nabi sebut semua kata-kata yang baik, ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, kemudian berlaku adil, semua itu adalah amalan-amalan yang menjauhkan diri kita daripada neraka Allah. Maksudnya hari-hari, menteri apa pun wanita sekalian, apa yang kita buat itu, walaupun kita tak nampak ia dalam bentuk ibadah yang khusus, tapi itu adalah ibadah yang umum. Kata-kata yang baik, nasihat yang baik kita ulang-ulang setiap hari. Sebab kita pun tak ada idea dah, kita pun bukan penceramah ke apa, kita ulang nasihat yang baik je. Kemaslah bilik elok-elok, janganlah bergaduh. Kan perkara yang sama, duduklah elok-elok, makan tu elok-elok, baca Quran perlahan-lahan, solat kena perlahan. Benda yang sama je kita ulang. Bab solat, bab duduk, bab makan, bab bercakap, ulang yang sama-sama. Tetapi pahala berbeza. Bukannya kita kata, oh sekali cakap tu je kita tak pahala, tak. 20 tahun ulang benda yang sama, 15 tahun ulang yang sama. Tapi dengan sabar, dengan redha, dengan berhemah, dengan doa, mengharap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, saya mohon maaf, itulah nak kata mukadimah ke, tapi itu dah masuklah perbincangan kita pada hari ini. Namun kita kembali sebelum habis masa sebenarnya sampai pukul 10, maksudnya ada lebih kurang 6 minit lagi, tapi saya mohonlah lebihkan masa sikit sampai 10 suku ya, insya-Allah. Cik suami janganlah jeling ya. Sampai 10 suku kita nak bincang sikit pasal tajuk kita, iaitu berkenaan dengan COVID-19 butan riset. Kenapa pihak penganjur pilih tajuk ni? COVID-19, COVID-19 riset, butan riset. Okey, betul tak sebut tu riset? Encik suami, betul ya? Riset ya? Okey, riset. Saya sebut riset lah, takut salah kan. Tapi nak sebut tu hak masing-masing lah kan, nak sebut macam mana. Okey,
Jadi kalau saya ni ada laptop kan, ni laptop, laptop kan, nak tunjuk tu ada laptop tu. Okey. Jadi kadang-kadang laptop saya pun jam, hang, tak bergerak dan sebagainya kan. Kita buat apa biasanya? Kita akan tekan butang reset. Kita restart balik. Lepas tu insya-Allah kita bagi dia rehat sekejap, lepas tu dia okey balik. Dan tajuk bila kita sebut tentang COVID-19 butang reset, ia juga boleh kita fahami apa yang antara hikmah yang besar berlaku. Kita boleh reset balik kehidupan kita, kita boleh restart balik. Tadi bila saya tengok, saya teliti, saya baca juga beberapa rujukan tentang hikmah COVID-19 ini. Subhanallah, sebelum berlakunya PKP kan, kita mungkin sangat sibuk dengan kehidupan harian kita. Sampai kita terlupa yang hakikat sebenarnya yang paling utama dalam hidup kita adalah keluarga kita. Ramai wanita yang keluar bekerja, lelaki keluar bekerja, bila ditanya kenapa bekerja? Untuk keluarga, untuk ahli keluarga. Saya nak beri kehidupan yang baik untuk ahli keluarga. Saya nak beri kehidupan yang selesa untuk ahli keluarga. Subhanallah. Betul? Tetapi ramai dia meletakkan kayu ukur ataupun tanda aras kebahagiaan rumah tangga itu apabila diberi rumah yang selesa, diberi kenderaan yang selesa, diberi makan yang sedap, boleh berjalan sana sini. Tapi banyak mana rumah yang begini, rumah tangga yang begini, hidupnya dalam keadaan kosong. Kosong di dunia, kosong di akhirat. Hidup dalam keadaan resah gelisah, tidak tenang. Subhanallah. Hakikat pembinaan sebuah rumah tangga bila kita sebut sebuah pernikahan. An-nikah dalam bahasa Arab membawa maksud juga al-jam'u, iaitu berhimpun. Sebuah rumah tangga bila disebut pernikahan, nikah ini mesti berhimpun. Maksudnya sebuah keluarga yang berhimpun dalam satu rumah. Dan bila berhimpun itu melakukan perkara-perkara secara berjemaah. Solat berjemaah, zikir berjemaah contohnya. Ataupun makan berjemaah. Bahkan kalau kita berhibur, sama-sama tengok TV, sama-sama kita. Saya ingatlah kalau saya dibesarkan oleh mak ayah saya. Mak saya cikgu, mak saya dia cikgu fizik. Tapi orang panggil dia ustazah fizik sebab dia pakai jubah tudung bulat kan. Ayah saya berniaga tapi ayah saya juga mengajar kuliah penceramah bebas jugalah. Di samping ayah saya berniaga, dia ada beberapa buah restoran. Okey, subhanallah. Antara perkara yang dititik beratkan dalam kamilah adik-beradik keluarga, sesuatu perkara mesti berjemaah. Bahkan tengok TV pun kena jemaah. Contohlah kan, bila ada tengok cerita, kan dulu kan masa kita kecil ada cerita Hindustan, contohlah kan. Ada waktu tengok Hindustan kan seminggu sekali je, hari apa kalau siapa ingat. Kemudian tengoklah cerita macam-macam. Kalau cerita kartun, cerita Gaban kan, cerita Satria Baja Hitam. Cik suami ada cerita apa-apa tak? Cerita apa ni, ada perempuan tu yang pandai main netball tu, cerita apa tak? Macam-macam lah kan. Kadang ada cerita-cerita tertentu tu, memang mak ni wajibkan semua anak-anak ada sekali tengok. Sampai mak ni akan tanya, kalau sebab adik-adik 10 orang, kalau ada seorang tak ada duduk bilik ke, duduk buat apa-apa kan, mak akan tanya, mana tu Asia, mana Siti ni? Adik-adik saya macam itulah nama tokoh juga. Najihah, Asma, Ibrahim, Aisyah, Asia, Aminah, Siti Khadijah, macam itulah. Okey. Jadi akan tanya, dan mak biasanya memang akan panggil nama anak penuh. Kita kalau bagi nama anak, tolong panggil nama penuh anak kita sebab ada barakah. Dan lagi kalau nama anak itu nama-nama yang baik berdasarkan tokoh ataupun nama-nama yang membawa maksud yang baik. Maka afdal lah, bukan kata wajib, afdal sebab dia jadi satu doa. Panggil dengan nama yang penuh ya, mesti ada barakah. Tapi kalau kami adik-adik memang nama kita panggil separuh-separuh je. Kak Mak, Kak Ha, tapi kalau mak ayah panggil anak, dia mesti panggil penuh. Asma, Ibrahim, Abdul Hadi. Panggil macam tu. Subhanallah. Antara amalan lah. Kemudian mesti berjemaah. Bahkan kalau tengok TV tak ada seorang mesti panggil. Mari sini duduk. Tengok sama-sama. Kena paksa. Maksudnya biar sesuatu perkara itu berlaku. Makan memang wajib berjemaah. Walaupun kenyang, wajib juga duduk di meja makan. Time makan yang utama lah. Makan utama, makan tengah hari dengan makan malam kan. Walaupun mungkin di sekolah dah makan, balik dah keadaan kenyang, wajib juga duduk di meja makan, raikan semua orang. Maksudnya perlu ada waktu berkumpul. Sama jugalah dengan solat berjemaah dan sebagainya. Bila kita melakukan sesuatu secara berjemaah, berkumpul dalam keluarga, maka Allah akan satukan hati-hati kita. Turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, bila berlaku COVID-19, berlakunya PKP, perintah kawalan pergerakan. Akhirnya kita dipaksa
Nampak seperti dipaksa oleh kerajaan. Nampak seperti kita dipaksa oleh COVID-19. Tapi hakikatnya yang memaksa kita adalah Allah yang qahar. Nama Allah yang qahar maksudnya adalah Allah yang maha memaksa. Allah yang memaksa kita melalui perantaraan apa? Allah wujudkan, Allah takdirkan, Allah yang qadir yang muqtadir. Takdirkan berlakunya virus COVID-19 ini. Kemudian susulan-susulan tindakan yang dibuat oleh manusia, perintah kawalan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Tapi hakikatnya semua ini datangnya daripada Allah. Hakikatnya yang memaksa kita berada di rumah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memaksa kita meluangkan masa dengan ahli keluarga. Kalau dulu kita kata kita keluar bekerja untuk ahli keluarga, tetapi hubungan dengan anak jauh. Bila balik rumah penat, anak datang. Nampak tak mama penat? Contohlah ya, nampak tak papa penat? Bagi mama rehat sikit. Contoh. Bila anak balik, kita balik penat, anak datang nak bermanja. Umi nak masak ni. Nak makan tak? Kalau nak makan duduk elok-elok. Kita pun gantikan anak dengan telefon. Ambil telefon, pergi main contoh. Allahu Akbar. Hakikat sebenarnya rumah tangga itu dibina dengan kasih sayang. Dengan perhatian. Dengan penghargaan. Dan material-material yang hidup, material-material yang ada sekeliling kita, itu adalah unsur yang kedua. Bukan kata tak penting ya. Tetapi kita lihat ada banyak rumah tangga, contohnya yang hidup sederhana, sangat sederhana. Rumah yang sangat kecil. Kita ingat mak-mak, orang-orang tua dulu, subhanallah. Rumah yang kecil, anak yang ramai, rezeki kadang makan hari-hari yang sama saja. Nasi, telur, nasi, bilis, nasi sekian. Tapi mereka bahagia, mereka penuh dengan rasa cinta. Mereka penuh dengan rasa kelembutan, perhatian dan sebagainya. Anak-anak boleh berjaya dengan baik. Sebab apa? Rumah tangga itu dibina sebenarnya hakikatnya adalah dengan perasaan-perasaan yang Allah berikan. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah menciptakan daripada kamu pasangan hidup kamu, litaskunu ilaiha, untuk kamu rasa tenteram, tenang dengannya. Wa ja'ala bainakum, dan dijadikan di antara kamu mawaddatan warahmah. Apa dia? Perasaan kasih sayang, cinta, rindu. Warahmah, belah kasihan, subhanallah, ihsan dan sebagainya. Sebab itu, kenapa kita nak nikah? Bukankah atas dasar cinta kita rasa nak nikah? Bukankah atas dasar sayang kita rasa nak bersatu? Subhanallah. Atas dasar itulah lalu kita berusaha merealisasikan pernikahan. Kemudian datanglah unsur yang kedua, iaitu fizikal. Duit hantarannya, bagaimana beli duit maharnya, majlis nikahnya, itu unsur kedua. Tetapi yang membuatkan kita kuat untuk unsur fizikal tersebut adalah rasa cinta untuk bersatu tu. Kemudian Allah kurniakan lepas nikah rasa nak anak, kemudian anak itu masa kecil kita tatang-tatang, kita cium, tapi semakin besar, subhanallah, kita mula hilang kasih sayang, kelembutan, keprihatinan kita mula hilang. Anak menjawab sikit, kita marah. Anak sebenarnya nak beri penjelasan, bukan nak menjawab, tapi kita terus langsam menjawab. Sebenarnya anak perlu kita dengar penjelasan. Okey, Umi nak dengar, kenapa buat macam tu? Kenapa cakap macam tu? Kenapa kata begitu? Subhanallah. Berilah mereka peluang untuk memberi penjelasan. Bukan semuanya kita langsam, kita kata itu adalah menjawab, pandai menjawab bila dah besar, tak kenal budi dan sebagainya. Allahu Akbar. Ibu ayah yang saya hormati sekalian, jangan sampai kita terkeluar dan mengungkit kebaikan diri. Sebab apa yang kita korbankan, kita buatlah kerana Allah. Bukan mengharapkan balasan daripada anak. Tapi yang kita harap semata-mata adalah balasan daripada Allah. Kerana kalau kita harap balasan daripada anak, mungkin betul anak itu akan balas. Mungkin bila kita dah tua, mereka berikan apa yang kita perlukan. Mereka bagi duit bulanan. Tapi kita bimbang hanya untuk dunia sahaja. Bagaimana untuk akhirat? Subhanallah. Sebab itu ibu ayah, kalau boleh elakkan perkataan yang seumpama ini. Contoh bila marah ya, kamu ni bila dah besar menyakitkan hati mak ayah, kamu lupa akulah yang besarkan kau daripada kecil, aku yang jaga kau susah payah, aku yang gini. Contoh tengah marah kan, guna perkataan aku contohnya. Mak lah yang ni, mak masa ni. Kita lupa subhanallah hakikatnya apa yang Allah berikan hanyalah kita ni perantaraan saja. Memang rezeki anak kita, tuan-tuan puan-puan, bukan sebab kita bagi rezeki kepada anak. Contoh anak kita boleh makan aiskrim kan, kita pun cakap, siapa beli aiskrim? Umi beli aiskrim. Habis tu cakap apa? Terima kasih Umi, contoh kan. Tapi hakikatnya kita perlu tanam akidah kepada anak-anak kita. Okey, aiskrim ni siapa bagi? Umi lah bagi. Tapi sebenarnya aiskrim ini hakikatnya Allah yang beri.
Melalui perantaraan Allah berikan Umi Abi boleh bekerja, boleh cari rizki. Kemudian daripada rizki itulah boleh beli aiskrim. Hakikatnya datang daripada Allah. Allah yang kurniakan semua rizki dan kemampuan bekerja, itu semua Allah yang beri. Allah yang wasi, yang maha meluaskan rizki kita dapat rumah yang selesa. Bukannya kita kata mak ayah kerja keras susah payah nak beri rumah selesa, nak beri kenderaan selesa. Allahu Akbar. Kalau kita tanam itu dalam pemikiran anak kita supaya mereka itu terhutang budi dengan kita, bukannya bersyukur dengan Allah, akhirnya kita bimbang anak kita juga lahir dan membesar dan kadang mencintai dunia. Dengan kita letak mindset dunia ini adalah tempat, soalannya dunia adalah segala-galanya. Kalau nak bahagia kena berusaha keras cari rumah selesa. Nak bahagia sekian-sekian. Tetapi bahagia itu sebenarnya dengan rasa syukur. Supaya besok bila mereka contohnya tak sama dengan kehidupan kita hari ini, mereka perlu menempuh kehidupan yang sukar, mereka tetap akan bahagia. Sebab mereka, kita latih dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya yang menjaga anak kita daripada dalam perut sampai mereka besar, Allah ya Hafiz ya Muhaimin, yang maha menjaga, maha mengawasi. Masa di sekolah, di luar pengawasan kita, siapa yang jaga? Allah yang jaga. Bila anak tu masuk universiti, duduk berpisah kita 3 bulan, 4 bulan luar negara, siapa yang jaga? Allah yang jaga. Saat kita tidur, siapa jaga anak kita? Allah yang jaga. Dan kita sendiri, kita tidak mampu jaga diri kita. Allah yang jaga kita setiap saat. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka insya-Allah ibu bapa yang ikhlas membesarkan anak kerana Allah. Tanpa tak ada lah nak sebut, esok-esok jangan lupa ni apa mak ayah buat ni, esok jangan lupa, esok balas balik ni, esok bayar balik ni. Mainan mahal ni mak ayah beli ni. Berapa ni, esok bayar balik. Contohlah ya. InsyaAllah, janganlah kita bimbang. Anak-anak, subhanallah, anak-anak yang kita besarkan kerana Allah, Allah akan jaga. Dan anak-anak ini tentu akan jaga kita. Sebab yang menjaga kita adalah Allah. Dan Allah akan berikan ke dalam hati anak-anak kita supaya nak jaga kita. Allah akan berikan cetusan hati, rasa tanggungjawab untuk jaga kita. Sebab kita dah jaga anak-anak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat ada satu kisah, perkongsian daripada seorang individu yang saya hormati, tapi saya tak sebutlah nama dia. Tapi dia share bagaimana ibu dan ayah dia membesarkan dia. Adik-beradik dia ramai hafaz Al-Quran, akhlak yang baik, belajar elok, berjaya, subhanallah. Namanya hafaz Quran. Dia kata ibu ayah dia, terutamanya ibu dia lah, dia selalu menggunakan perkataan dalam proses dia membesar, adik-beradik dia membesar. Dia kata bukannya suruh taat kepada mak ayah. Pernah mak dia kata, jangan taat kepada mak. Tak perlu hormat pada mak, tapi hormat kepada Nabi SAW. Dengar apa Nabi pesan. Sayang Nabi Muhammad SAW. Buat sesuatu kerana Allah. Buat sesuatu kerana nak jumpa Rasulullah SAW. Dia kata masa kecil dia tak faham kenapa mak dia duduk sebut Nabi, hari-hari Nabi. Ikut cara Nabi makan. Kita kadang terbalik. Tengok Umi makan macam mana. Tengok Umi berjalan macam mana. Tengok Umi duduk macam mana. Kita letakkan soalannya figure. Contoh memang betul kita kena contoh pada anak-anak. Tapi cuma saya bawa bagaimana ibu yang hebat ini mendidik anak-anak ni. Dia letak semuanya Nabi. Ikut Nabi makan macam mana. Ingat tak cara Nabi makan macam mana? Berjalan tu macam mana? Kenapa gopoh-gapai? Ingat tak cara Nabi jalan macam mana? Semayang tu kenapa laju sangat? Nabi semayang macam mana? Duduk macam mana? Mengunyah macam mana? Maksudnya semua sebut Nabi-Nabi. Akhirnya dia kata, kami dipaksa untuk jadi anak yang soleh. Sebab apa? Bila belajar mencintai Nabi, Nabi adalah anak yang soleh. Nabi adalah suami yang soleh. Kami dipaksa menjadi suami yang soleh. Maksud dipaksa tu bukan dipaksa oleh ibu dia. Maksudnya pendidikan itu memaksa mereka, kehidupannya adalah mesti fikir, kalau Nabi Muhammad macam mana ya? Kalau isteri menjawab, Nabi Muhammad macam mana ya? Ada banyak kisah ya, saya ada buku yang sangat baik kalau Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW dan juga Asam Garam, ya ada 2 buku, satu romantik, satu banyak menghimpunkan buku tentang macam konflik dalam rumah tangga Nabi. Bila saya baca buku tentang konflik rumah tangga Nabi, saya macam tersenyum. Baca tersenyum. Saya kata, ya Allah, indahnya akhlak Nabi. Bila isteri menjawab, Nabi sabar. Bukan Nabi kata, kamu isteri derhaka sebab menjawab. Tak. Aisyah banyak menjawab. Hafsah pun menjawab. Sampai Saidina Umar marah pada anak dia Hafsah. Wahai Hafsah, kenapa kamu menjawab? Kemudian Hafsah kata, maksudnya Hafsah pun terangkan kepada Saidina Umar. Nabi bukanlah meletakkan, maksudnya Nabi tak marah. Ummu Salamah pun ada menjawab. Bukanlah bila jadi suami tidak boleh dibantah, tak boleh ditegur, tak boleh diberi penjelasan.
Maksudnya banyak konflik-konflik yang berlaku dalam rumah tangga Nabi. Nabi selesaikan dengan cara yang berhemah, sangat lemah lembut. Dan Nabi meraihkan cemburu. Bukannya bila hidup berpoligami, Nabi menafikan, ni cemburu ni, tak redha ni, tak redha hidup poligami. Tidak. Tapi Nabi meraihkan sifat cemburu daripada para isteri. Bahkan kita tahu ada kisah daripada sumber riwayat yang sahih. Sayyidatina Aisyah ibunda kita pernah maksudnya menepis satu pinggan hidangan yang datang pada isteri yang lain sampai pecah pinggan. Nabi tak marah Aisyah. Bukan Nabi kata kamu ni tak hormat, kamu ni isteri yang tak redha, cemburu berlebihan. Tak, Nabi buat apa? Nabi ambil pinggan yang pecah tersebut, Nabi beri kepada Aisyah dengan cara yang baik, dan Nabi minta Aisyah gantikan pinggan yang lain, dan Nabi pulangkan semula kepada isteri yang menghantar makanan tersebut. Tapi cerita ni sebenarnya ada cerita yang lain di sebalik tersebut. Ada rentetan. Jangan baca cerita itu saja. Dan cerita itu ada dalam kedua-dua buku ni. Bila saya baca baru saya faham peristiwa apa yang sebenarnya berlaku sampai Aisyah cemburunya tu sangat memuncak. Ia dah berlaku rentetan beberapa peristiwa sebelum itu. Perancangan beberapa orang isteri Nabi yang agak rasa cemburu terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka subhanallah, muslimin muslimat sekalian, kehidupan kita yang berputar dengan laju sekali sebelum berlaku PKP, akhirnya kita melalui proses reset semula. Kita kembali kepada fitrah kehidupan kita yang sebenar, iaitu kita bermula hidup seorang, kita bermula daripada sebuah keluarga, betul kan? Lahir pada ibu ayah, daripada sebuah keluarga. Kita dibesarkan sehinggalah kita membina keluarga kita sendiri. Dan ingatlah, pembinaan sebuah keluarga ini, asas basicnya dibina dengan rasa cinta, rasa sayang, kesetiaan, keprihatinan. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan saya juga diberikan rujukan sebenarnya, dan saya suka untuk membaca rujukan ini. Rujukan yang diberikan oleh pihak penganjur, iaitu daripada penulisan saudara Aiman Rashdan Wong. Saudara Aiman Rashdan Wong. Okey. Antara hikmah di sebalik PKP pada bulan Ramadan ini, kita akhirnya menghayati Ramadan yang sebenar. Tidak ada fikir malam nak makan menu apa, Syawal nak pakai baju apa, ataupun nak balik kampung siapa. Antara hikmah besar Ramadan, ini Ramadan paling luar biasa seumur hidup saya. Dan saya rasa begitu juga dengan tuan-tuan puan sekalian. Kita tak ada pergi bazar Ramadan dan sebagainya, dan kita tidak sibuk sangat. Mungkin banyak ya rumah tangga yang bertelingkah dan bergaduh besar bila bulan Ramadan. Terutamanya melibatkan persiapan hari raya. Terutamanya melibatkan tentang bab penggiliran rumah. Dulu saya bekerja sebagai perunding rumah tangga. Memang setiap tahun selepas Syawal, dalam bulan Syawal, kes pergaduhan aduan masalah rumah tangga meningkat mendadak. Berlaku banyak kes perceraian di bulan Syawal. Sebab apa? Kesan pergaduhan hari raya. Sama ada konflik kewangan. Hari raya malaram, begitu begini-begini, duit habis, dua-dua suami isteri stres, masing-masing bergaduh. Ataupun pergaduhan konflik berlaku di rumah mertua dengan adik-beradik, konflik berlaku dengan ipar dua, bergaduh tentang hari pulang sekian-sekian. Dan ia menyebabkan penceraian. Dan kami memang takut, perunding cara memang risau. Bila habis Ramadan, Syawal lepas Syawal, kes meningkat. Penceraian, pergaduhan, penuh ni datang untuk mengadu masalah. Sepatutnya Syawal adalah bulan berkasih sayang, bermesra, kita bergembira, kita berbahagia contohnya. Jadi pada tahun ini sangat luar biasa. Kita tidak menempuh. Dan ini juga kalau pengalaman kami suami isteri kali pertama untuk beraya dengan keluarga semata-mata. Kalau sama ni kita akan balik kampung lah dan kita akan bergilir. Kali ini kita akan menyambut Aidilfitri. InsyaAllah kali ini kita menyambut dengan cara mengikut sunnah yang sebenar-benarnya. Sebab apa? Kita sangat sedih. Bulan Ramadan selama ini kita sebut sebagai bulan untuk menghayati bagaimana kesukaran orang-orang miskin, kepayahan orang miskin, kelaparan orang miskin. Tetapi sebaliknya berlaku. Setiap tahun bulan Ramadan bukan bulan yang sedemikian, tapi bulan membazir besar-besaran umat Islam. Memang antara 12 bulan, bulan Ramadan adalah bulan membazir besar-besaran umat Islam di seluruh dunia. Bahkan di Mekah, di Madinah, begitu juga. Setiap tahun jumlah makanan yang terbuang di Mekah, di Madinah bertantan meningkat berganda-ganda. Sebab kita tahu bila sampai ramai orang melakukan umrah di bulan Ramadan. Dan ramai sangat orang menyumbang makanan ni daripada seluruh dunia salurkan makanan di Mekah Madinah. Akhirnya makanan terlalu banyak, manusia ada beberapa tak mampu, akhirnya dibuang makanan yang fresh, makanan yang ni dibuang begitu saja. Begitu juga dulu saya kerja bahagian halal di bawah JAKIN Berjawatan Agama. Ya Allah, sangat menyedihkan. Buffet Ramadan begitu banyak di bulan Ramadan. Buffet Ramadan, hotel sekian, semua buat. Begitu juga dengan restoran.
Masya Allah, saya lihat dengan mata saya sendiri sebab kita bila di bulan Ramadan, bahagian halal kita kena pergi ke hotel-hotel yang buat buffet Ramadan untuk buat inspection. Jadi kita akan lihat makanan yang mewah. Kita pergi inspection hotel, contohnya pergi buat pemantau hotel 5 bintang. Menu yang pelbagai, satu kepala sampai RM300. Sampai 400, sampai 500, sampai 70, ada 120 kan. Macam-macam hidangan. Tetapi bayangkan, dibayar dengan nilai RM300, perut kita hanya boleh makan dengan nilai RM20 saja. Makan-makan kenyang, makan-makan tak boleh. Tapi sebelum buka puasa tu mereka akan ambil hidang penuh satu meja. Tapi bila dah makan, akhirnya semua membazir, semuanya buang. Saya pernah tanya pekerja hotel-hotel yang mahal-mahal ni kan, yang buffet-buffet Ramadan. Saya tanya, contohnya ada apa ni, crab, ada menu mahal, ketam masak ni, menu ni. Lepas tu saya tanya, ni tak habis. Bila dah habis kan, orang dah balik apa semua, bila dah habis kita pun solat kat situ, kita tanyalah pekerja, ya tak habis ni macam mana? Kamu boleh bungkus bawa balik ke? Pekerja-pekerja boleh bawa balik ke? Ataupun agihkan mana-mana? Ni makanan mahal-mahal ni. Kata tak, kami memang tak dibenarkan untuk bungkus. Habis tu kamu buat apa? Buang. Semuanya yang mahal-mahal tu, hidangan tu, eksklusif apa tu, saya tak tahu berapa nilai, dibuang begitu saja dalam tong sampah. Mereka tak dibenarkan bawa balik. Pekerja ramai, pekerja tu ramai yang susah, miskin yang tak ni. Dan mereka ada makanan mereka pekerja. Allahu Akbar. Itu satu hotel ya. Di Malaysia ada berapa hotel? Ada ribu, ada belah ribu, mungkin puluh ribu. Itu baru Malaysia, negara kecil. Bayangkan seluruh dunia. Masya Allah, buffet Ramadan ini berlaku seluruh dunia dan pembaziran besar-besaran memang berlaku di bulan Ramadan. Jadi umat Islam bulan Ramadan bukan menjadi semakin berjimat cemat, semakin bersyukur kepada Allah, tidak. Tetapi makin teruk akhlak. Dan kita tahu disebut di dalam Al-Quran, sesungguhnya membazir itu saudaranya syaitan. Kita bulan Ramadan syaitan dibelenggu, rupanya melahirkan ramai-ramai lagi syaitan yang di kalangan manusia. Na'udzubillah min zalik. Saya mohon izin untuk baca sikit lagi. Memang banyak perbezaan besar. Allah sebenarnya nak reset semula. Nak kembali semula Ramadan yang sepatutnya kita hidupkan. Bukan dengan memenuhi kehendak nafsu, nak makan sedap. Bila bulan Ramadan nak makan sedap, buka puasa je makan sedap. Seterusnya ditulis oleh saudara Aiman Rashidah Muani, Ramadan sepatutnya adalah waktu untuk self-reflection, dan self-reflection adalah lebih berkesan kalau kita menyendiri. Nabi Yunus alaihi salam bertaubat apabila terpenjara di dalam perut ikan paus selama 40 hari. Rasul menerima wahyu ketika bertafakur bersama di Gua Hira. Kita lebih mudah untuk sedar dosa kita apabila kita reconnect dengan Allah. Reconnect dengan Allah, sentiasa berhubung dengan Allah dan bebas daripada gangguan luar termasuk orang sekeliling. Sebab itu kalau kita baca kisah Rasulullah sekian-sekian, bazar Ramadan antaranya kita akan membeli melebihi daripada keperluan. Kadang-kadang peniaga di bazar Ramadan bergaduh, hilang. Saya bukan kata bazar Ramadan ini sesuatu yang tidak baik. Sebab saya tahu ramai sangat peniaga-peniaga kita, orang Muslim kita berniaga mencari rezeki di bazar-bazar Ramadan. Saya minta maaf terlebih dahulu, jangan kecil hati. Pengalaman saya bila pergi bazar Ramadan, ada orang yang boleh kawal diri mereka, ada yang tak boleh kawal. Dalam keadaan penjual-penjual tersebut bergaul bebasnya lelaki perempuan, hilang akhlak, bertempik. Sedangkan Nabi memang ada pesan, maksudnya dilarang. Maksudnya antara akhlak buruk adalah bertempik-tempik di pasar-pasar. Jadi suasana Ramadan itu seolahnya puasa itu dicemari dengan suasana pasar-pasar yang tidak ada adab, tidak ada akhlak. Dan kita tengok juga bila di bazar-bazar Ramadan, berhimpit-himpit, lelaki perempuan berhimpit-himpit dengan pakaian wanita-wanita kita yang sangat menjolok mata. Sama ada penjual ataupun pembeli dengan pakai ketatnya mendedahkan aurat, tak rasa beza pun. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan saya pernah berbual dengan orang yang berniaga di bazar Ramadan. Saya pernah bertanyalah secara jujur, mereka jawab sepanjang Ramadan mereka langsung tak solat tarawih. Langsung tak solat tarawih sebab kepenatan. Habis penat daripada petang, daripada tengah hari, petang, sampailah waktu maghrib. Contohnya, maghrib pun solat kat situ, balik, melepek dia kata. Kemudian saya tanya, Qiyamul Lail bangun tak? Qiyamul Lail lagi lah tak? Sebab awal pagi lagi dah start dah masak itu, ini, gini, penat apa semua. Kemudian daripada sebelum zuhur dah start masak, Allahu Akbar. Lepas tu, macam mana hidupkan Ramadan? Sempat tak baca Quran? Ui, tak sempat. Subhanallah. Jadi seolahnya bagi mereka, dia kata bulan Ramadan bulan paling sibuk. Kalau pasar malam biasa dia meniaga tak sibuk macam ni, bulan Ramadan sibuk, dia kata tak sempat. Saya dari satu hati, saya kata ya Allah, ruginya, kesiannya. Sepatutnya bulan Ramadan kita memperbanyakkan. Jadi kepada para peniaga sekalian, mungkin tahun ini adalah tahunnya Allah nak beri kita kesempatan
untuk memperbanyakkan ibadah. Dah berbelas tahun, mungkin dah berpuluh tahun berniaga, kita tidak memberi tumpuan kepada Ramadan. Inilah tahunnya yang sangat special. Kita tekan butang reset balik supaya kita membetulkan Ramadan sepatutnya, kita berkeluarga sepatutnya, dan banyak lagi lah, subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, masa kita pun dah habis sebenarnya, dah lebih. Sekarang dah 10.20, sepatutnya sampai pukul 10 saja saya ada beri ruang. Terima kasih kepada semua komen-komen, respon yang diberikan. Walaupun saya mungkin tak baca sekarang, tapi saya baca selepas habis. Saya suka baca balik komen-komen, respon yang diberikan untuk berikan idea, dan kita akan, kadang kita balas balik komen tersebut. Kita sangat menghargai apa yang tuan-tuan, puan-puan tulis. Dan kalaupun kita tak sempat hargai, percayalah apa yang kita tulis itu bukan sia-sia. Ada orang baca dan sudah tentu ia dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilihat oleh para malaikat apa yang kita catat. Sebab perkataan yang baik, al-kalimatu thayyibatu, perkataan yang baik sama ada tulis ataupun cakap, adalah sedekah. Subhanallah. Kita menggembirakan hati orang lain dengan kata-kata, dengan komen yang baik, dengan respon yang baik, itu juga dikira sebagai satu amalan yang baik, insya-Allah diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekadar itulah perkongsian daripada saya. Saya mohon maaf di atas kekurangan, di atas kesilapan, keterlanjuran kata dan sebagainya. Mohon maaf daripada pihak penganjur, daripada tuan-tuan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Paling banyak baca Quran, paling banyak kita solat-solat sunat di waktu malam, paling banyak zikrullah, dan Ramadan yang memberi bekas kepada akhlak yang mulia. InsyaAllah kita menjadi seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, insyaAllah. Jadi muslimin muslimat yang bersama dengan saya, insyaAllah seperti biasa, kepada siapa, mana ya kurma, ada kat belakang, ni. Okey, dah lama saya tak buat iklan. Siapa yang nak beli kurma Mariami, kalau saya untuk kekuatan diri dan anak-anak, saya suka kurma blend dengan air susu, dengan susu fresh ataupun susu tepung pun boleh juga. Memang sedap sangat. Sebab kadang-kadang anak kita susah nak makan kurma 3 biji, tapi biasanya kita buat 10 biji ataupun 15 biji, lepas tu kita blend, buat minum dengan air susu, memang sangat sedap. Buat sendiri saja. Setiap pembelian kurma ni, ia akan masuk ke dalam tabung sahabat iCare. Sahabat iCare ni boleh ikut FB saya ataupun FB agent. Subhanallah, kita giat membantu mereka yang memerlukan. Setiap hari kita agihkan lebih kurang dalam 500 pack secara tetap makanan berbuka puasa kepada orang miskin, fakir miskin, asnaf. Sebab di bawah kita ada tidak kurang 5,000 asnaf fakir miskin yang kita santuni, yang memang ada data, nama, alamat, masalah mereka. Dan kita bukan sakat bantu itu daripada hasil jualan, sumbangan orang ramai dan sebagainya. Kita juga membantu, kalau kita pergi ziarah, tengok keadaan yang sangat teruk, perlu beli tilam, perlu beli bantal, keperluan-keperluan lain memang kita buat. Memang kita jumpa ramai orang-orang tua yang terbiar duduk sorang-sorangan di rumah dalam keadaan yang sangat kotor dengan hitam semua dah. Subhanallah, tilam tak macam tilam dah. Kita beli tilam baru, kita belikan tikar getah dan sebagainya. Kita beri. Maksudnya kadang kita tengok apa keperluan. Ada yang orang sakit perlukan keperluan ubat dan sebagainya. Jadi insya-Allah kepada siapa yang ingin menyumbang sepanjang bulan Ramadan yang berkah ini, bolehlah menyalurkan kepada nombor akaun yang kita kongsikan kepada sahabat iCare. InsyaAllah kita beri makan berbuka puasa, kita dapat pahala orang tersebut berpuasa, dan kurma ini juga kita bagikan secara percuma kepada fakir miskin. Ini memang di bawah sahabat iCare. Sebab itu kita tulis membeli sambil memberi. Subhanallah. Bila kita membeli, kita juga memberi dan kita menerima kembali apa yang kita beri. Subhanallah, terima kasih puan-puan muslimin muslimat sekalian. Sekadar itu daripada saya. Selamat meneruskan ibadah Ramadan yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.